dalam masa 7 minit ni saya nak tunjuk apa yang kita boleh expect dekat the first ever Pro 2 Electric. Pro 2 diwujudkan satu masa dulu hanya sebagai tawaran kepada kereta mampu milik. Fast forward hari ni dah mula R&D untuk kereta EV. Jadi apa yang kita tahu sekarang pasal Pro 2 EV? Sekacau bilau manakah market EV Malaysia bila jentera ini dilancarkan? Dan last sekali, adakah EV untuk semua orang? EV adalah perkara baharu dekat dalam Pro 2. Dan satu lagi perkara yang baru adalah Harry Lavia Perfume. Kita perlukan satu perfume lelaki yang fresh, yang manis, yang memikat wanita. Tapi kalau tak perfume tu harga ratus-ratus, perfume tu bau tak konsisten. Harry Lavia Perfume memiliki 6 haruman yang terinspirasi daripada jenama terkemuka dunia. Dan tiap satu botol perfume dibina oleh perfumer berpengalaman. Macam mana kita nak tahu yang bau kita di sekarang ni menyenangkan dekat orang sekeliling kita? Jadi dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Disember 1997, kita Malaysian sudah pun diperkenalkan dengan kereta EV pertama Malaysia, Elexuria, daripada jenama POEM, Perusahaan Automobil Elektrik Malaysia. Kita cuma boleh tengok secara public masa tu dekat Commonwealth Games 1998 dan juga Summer Olympic tahun 2000. Jenama ini diasaskan oleh Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad dan juga Kamal Siddiqui. Dan masalah masa tu, kereta EV bukan sesuatu yang normal. Kereta EV masa tu kita cuma boleh jumpa dekat bagi golf club. Sebab tu kot rupa macam kereta bagi sikit. Jadi selepas beberapa tahun, jenama ini dibubarkan tanpa public announcement pun. Namun, satu yang kita boleh cakap, Malaysia antara negara awal yang cuba membina kereta EV, dan Proton Pro 2 juga nampak yang sekarang adalah masa paling sesuai untuk masuk kembali ke pasaran EV. Dan sekarang kita tengok Pro 2 EV. Laluan untuk elektrik jenis Pro 2 dan even Proton dah memang dibesarkan dah pun oleh kerajaan Malaysia sejak EV mula dijual. Bukti dia kita boleh tengok dari report Malaysian Automotive Association dalam masa 2 tahun daripada tahun 2021 sejak EV berkembang dekat Malaysia, kerajaan set untuk harga dasar CBU EV pada RM100,000 dan ke atas. Tak boleh nak murah-murah sebab nak bagi laluan kepada kereta EV tempatan. Tapi kereta EV tempatan tak wujud lagi. Tak apa, kita bagi je laluan dekat dia, ibarat red carpet tanpa selebriti. Untuk Pro 2 membina kereta EV pertamanya, kita kena tengok dulu satu fakta. Mustahil untuk Pro 2 membina kereta EV dia sendiri, kerana EV motor dan bateri adalah sistem yang 100% berbeza daripada internal combustion engine. Kita tahu yang Pro 2 sedang menguji hybrid system pada Ativa. Namun, masih lagi bukan elektrik sepenuhnya. Dari jenama-jenama gerasi dunia, setiap satu company ni mesti ada joint venture bersama EV startup ataupun create EV division sendiri yang menelan belanja terlalu besar kepada kita punya company tempatan. Tak ada masalah untuk Proton cipta EV sendiri sebab Proton parent company Geely ada joint venture dengan Smart Mercedes. Lepas tu dekat bawah Geely lagi ada Volvo Polestar. Proton call Geely, Geely call Polestar. Minggu depan siap satu EV untuk Proton. Salah satu shareholder terbesar Pro 2 untuk R&D, Daihatsu, tak ada EV model, tak keluarkan EV model secara mass produce. Jadi, kita boleh jangka yang Pro 2 akan membina EV pertama dengan bantuan satu lagi long time partner, Toyota, yang sudah pun memiliki portfolio untuk kereta EV, Toyota bZ4X. Pilihan kedua Pro 2 adalah joint venture dengan EV company yang sedia ada. Tapi ada model-model yang Pro 2 keluarkan sejak 4 tahun ni, Pro 2 lagi cenderung untuk memilih Toyota sebagai EV builder. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul post dekat media sosial yang dalam appointment bersama Pro 2 masa tu, Pro 2 akan ketuai produksi EV mampu milik dan Pro 2 sudah pun memulakan kolaborasi bersama jenama otomotif internasional Lately dan dijadualkan untuk mass produce pada akhir 2025. Tak ada mention Pro 2 collaborate dengan siapa, tapi yang kita bincang tadi boleh jadi dengan Toyota.
Kuala Lumpur International Motor Show beberapa bulan lepas, Perodua pamerkan satu scale model dengan nama Electric Motion Online (EMO). Konsep EV yang rupa macam MyV, tapi Bitu cakap elektrik. Perodua cakap lagi yang secara potensi, motor dan bateri daripada EV ini dipasangkan bersama 50 kWh bateri dan boleh kembara sejauh 350 km dalam pengecasan penuh. EMO ni masa dipamerkan, majoriti orang kagum sebab kita dapat tengok kereta EV dengan logo Perodua dekat grill depan. Tapi sampai situ je lah. Dan lepas ada je announcement untuk Perodua lancarkan kereta EV kan, semua jurnalis dah macam ingat lagi EMO tu ni macam nak jadi first EV ni. Tapi adakah EV Perodua akan menjadikan segmen hatchback sebagai EV pertama? Saya cek model pertama daripada setiap EV company untuk jangkakan EV pertama Perodua. BYD EV pertama adalah sebuah SUV, Tesla pertama adalah sebuah sports car, dan Wuling pertama adalah sebuah compact. Kita kenal pasti yang Perodua akan debut EV pertama sebagai EV mampu milik dengan harga di bawah RM100,000. Sebab memang government tak bagi CPU bawah EV RM100,000. Jadi kalau cantum puzzle tu kan, EV Perodua sepatutnya lagi murah daripada tu. Perodua dah sedia ada menguji Ativa sebagai sebuah hybrid. Tapi konvensional Ativa pun dah berharga lingkungan 80. Satu lagi pameran kereta EMO tadi tu pula resemble MyV shape hatchback. Jadi kita boleh jangka yang produk EV pertama lebih cenderung ke arah segmen hatchback. Daihatsu pula ada buat pameran Ayla EV macam Azia tu, dan ada satu van tapi tak ada production model untuk EV. Dari risikan kita jumpa code name untuk next MyV dengan title D01D, list dekat LinkedIn profile supplier. Yang ura-ura kata tu EV adalah sebab kod dekat dalam tu 01 untuk hatchback, sedangkan dah banyak hatchback dekat dalam Perodua. Kenapa 01? Jadi ada rumor yang kata boleh jadi 01 ni sebagai first EV. Tapi itu rumours lah kan. Perodua EV bakal jadi EV paling mampu milik di Malaysia. Soalan dia, adakah Perodua EV akan jadi kereta untuk semua orang? Kita tengok balik structure population dekat Malaysia. Sementara majoriti kereta di Malaysia masih lagi menggunakan internal combustion engine, harga EV bukanlah satu-satunya faktor untuk EV digunakan untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebab dia, walaupun satu hari nanti EV mampu milik kepada semua orang, infrastruktur untuk mengecas EV tidak mencukupi dan mustahil boleh cukup. Dia macam ni, imagine kereta petrol semua tukar jadi EV. Satu kereta petrol dulu perlu seminit ke 3 minit untuk diisi penuh di petrol pump. Kalau petrol pump penuh, kita tunggu kejap, mesti dah siap dan sampai turn kita isi petrol. Kereta EV ambil masa seawal 10 minit ke 50 minit untuk pengecasan penuh dan purata pada 30 minit. Jadi, seteruk manakah jam di EV station nanti semasa raya? Satu hal lagi yang kita kena ambil kira, hampir 50% penduduk Malaysia menginap di Pangsapuri, especially bandar padat macam Kuala Lumpur. Dan 30% apartmen itu tak ada personal car park. 30% tu berjuta habis orang. Soalan dia, nak charge dekat mana? EV station juga nanti. Dia akan accumulate pom jam manjang. Jadi tak relevan. EV tak akan ambil alih jalan raya sepenuh je. Kita semua sebenarnya pun tahu pasal ni. Kita macam aware, kita macam ada sense pasal tu. Tapi secara personal, saya cukup happy bila dapat tahu yang kita bakal terima EV mampu milik dekat Malaysia. Tak kata saya nak terus belilah, tapi kita for sure yang benda-benda macam ni akan buatkan culture otomotif kita jadi lebih meriah. Tapi itu apa yang saya rasa. Apa pula yang korang fikir pasal Perodua EV? Komen kat bawah. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan tak lepas pula video-video lain nanti. Beli Ariel Lavia Perfume untuk dapatkan haruman yang paling wangi kepada diri kita sendiri. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.